Oke, baiklah, saya teruskan. Berkaitan dengan isu kebanjiran tenaga kerja asing atau lambakan tenaga kerja asing di Malaysia. Oke, seperti yang kita tahu, isu ini seringkali diperkatakan setiap tahun. Oke, pekerja asing atau tenaga kerja asing yang saya maksudkan ialah lebihan pekerja asing dari luar negara, sebagai contoh Indonesia, Filipina, Bangladesh, dan Nepal. Oke, lambakan atau kebanjiran tenaga kerja asing ini lebih banyak mendatangkan kesan negatif berbanding kesan positif kepada negara kita, Malaysia. Oke, antara faktor yang menyumbang kepada peningkatan tenaga kerja asing di dalam negara kita ialah kemasukan tenaga kerja asing yang tidak berdaftar atau tidak mempunyai dokumen perjalanan yang sah, atau lebih diketahui atau lebih selalu didengar dengan panggilan masuk ke negara kita melalui lorong-lorong tikus. Oke, seterusnya ini dibuktikan dengan laporan yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2015, di mana menurut laporan mereka sebanyak 2,3 juta pekerja asing yang berdaftar atau masuk ke negara kita secara sah pada tahun 2015. Manakala yang masuk ke negara kita tanpa dokumen perjalanan yang sah atau melalui lorong tikus untuk masuk ke negara kita sebanyak 3 juta. Jadi di sini kita boleh lihat tenaga kerja asing yang masuk ke negara kita tanpa dokumen perjalanan yang sah melebihi pekerja asing yang mempunyai dokumen perjalanan yang sah. Oke, saya beralih pula kepada kesan positif lambakan tenaga kerja asing. Oke, kesan yang pertama ialah membantu mempercepat pembangunan dalam negara kita. Oke, kemasukan atau kedatangan tenaga kerja asing di Malaysia tidak dapat dinafikan bahawa mereka telah membantu mempercepat pembangunan di negara kita. Oke, kemasukan mereka ini telah membantu mempercepat pembangunan, terutama pembangunan dari segi infrastruktur, yaitu pembinaan bangunan-bangunan ataupun kemudahan-kemudahan yang terdapat di negara kita sekarang. Oke, itu merupakan kesan positif yang pertama. Seterusnya, kesan positif yang kedua ialah membantu meningkatkan buruh atau mengatasi masalah kekurangan buruh dalam sektor perdagangan dan pertanian. Oke, seperti yang kita tahu, negara kita merupakan pengeluar terbesar atau antara pengeluar terbesar kelapa sawit. Jadi kita memerlukan atau negara kita memerlukan buruh yang ramai dalam sektor ini, yaitu sektor pertanian, untuk membantu menguruskan ladang-ladang sawit yang ada di dalam negara kita. Oke, itu merupakan kesan positif kedua. Seterusnya, yang ketiga ialah berlakunya pertukaran teknologi atau maklumat berkaitan dengan pembangunan. Ini saya katakan demikian karena kemasukan tenaga mahir atau golongan profesional dari luar ke dalam negara kita, Malaysia, akan menyebabkan berlakunya pertukaran teknologi atau kemahiran dari luar masuk ke negara kita. Oke, jadi ini akan meningkatkan lagi kemahiran ataupun meningkatkan maklumat dalam negara kita sendiri. Jadi yang terakhir, kesan positif yang terakhir ialah berlakunya peningkatan dari productivity atau berlaku peningkatan productivity dalam negara kita. Contohnya, kemasukan ramai atau banyak tenaga buruh asing akan membantu kita meningkatkan productivity karena kita mempunyai buruh yang ramai. Jadi pengeluaran negara kita juga akan bertambah. Sebagai contohnya, kita mampu mengeluarkan lebih banyak ekspor kelapa sawit. Oke, baiklah, saya teruskan dengan poin
kesan negatif kedatangan pekerja asing ke dalam negara kita. Oke, kesan yang pertama ialah peningkatan kes jenayah. Oke, dalam kes ini mereka atau pekerja asing melakukan jenayah seperti jenayah pelacuran, pembuangan bayi, dan pembunuhan sesama mereka. Oke, itu merupakan kes ataupun kesan positif yang pertama. Manakala kesan positif yang kedua ialah peningkatan rumah setinggan di dalam negara kita. Oke, rumah setinggan ini didiami oleh mereka yang mempunyai dokumen perjalanan yang tidak sah dan mendirikan rumah di mana-mana tanah kerajaan yang tersembunyi. Jadi mereka dengan sesuka hati akan membuang atau melakukan kekotoran di dalam kawasan rumah setinggan, menyebabkan kebersihan di dalam negara kita terjejas karena mereka merupakan warga asing dan tidak mempunyai semangat cinta akan negara. Oke, jadi yang ketiga, kesan yang ketiga menyebabkan masyarakat kita sendiri atau penduduk lokal sendiri sukar untuk mendapatkan peluang pekerjaan karena kebanyakan majikan lebih suka mengambil pekerja asing yang dianggap lebih murah, gaji mereka lebih murah berbanding pekerja tempatan. Oke, seterusnya kesan negatif yang terakhir ialah berlakunya aliran uang keluar yang banyak. Oke, ini disebabkan gaji pekerja asing yang berada di Malaysia akan dikirimkan kepada ahli keluarga mereka di negara asal. Jadi menyebabkan aliran uang keluar yang terlalu banyak akan merugikan negara. Oke, sekian dan terima kasih. Itu saja daripada saya.